Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang mikropropagasi tumbuhan herba misai kucing Orthosipon stamineus di Sabah. Pengenalan, misai kucing ataupun nama saintifik adalah Orthosipon stamineus berasal daripada keluarga Labiatae ataupun Lamiaceae. Dari segi fisikal, pokok herba ini mempunyai ranting yang halus segi 4 yang boleh mencapai ketinggian 0.3 cm sehingga 1 meter tinggi. Pucuk muda yang mempunyai bulu dan berwarna putih ataupun dikenali sebagai lilat pucat. Pokok misai kucing boleh tumbuh meliar di tepi hutan, tepi jalan, dan tanah terbiar dari kawasan hingga 1000 meter dari paras laut. Bahagian yang digunakan ialah bahagian daun yang dikeringkan. Orthosipon stamineus juga terkenal dengan kandungan sebatian fenolik seperti asid fenolik, flavonoid, dan antioksidan. Di Jepun, misai kucing diminum sebagai teh Java yang membantu memudahkan detoksifikasi di dalam badan. Berdasarkan kajian-kajian lepas yang telah direkodkan, berbagai potensi perubatan pada pokok misai kucing seperti farmakologi, antioksidan, antibakteria, dan juga anti radang. Dalam permasalahan kajian, kaedah moden pembiakan anak benih mokok misai kucing secara tisu kultur dilihat mampu menjana pembiakan berganda dan sekaligus menyelesaikan masalah kepada petani yang ingin mengusahakan tanaman herba secara berskala besar dan komersial. Secara umumnya, orang ramai semakin cenderung untuk menggunakan Orthosipon stamineus sebagai herba serta ubat-ubatan untuk mengobati penyakit diabetes dan gout. Kaedah kultur tisu tumbuhan memainkan peranan penting untuk menghasilkan banyak sumber tanaman ladang serta secara komersial. Percambahan secara eksplan yaitu mengambil tisu pokok daripada stem, daun, dan patiol sangat membantu bagi proses pembiakan misai kucing secara in vitro. Objektif kajian saya ialah yang pertama, mengkaji kesan kepekatan klorok berbeza ke atas pensterilan sampel patiol, stem, dan daun. Yang kedua, mengkaji kesan media asas MS kepada pertumbuhan anak pokok daripada eksplan berbeza, yaitu stem, patiol, dan daun. Bahan dan kaedah. Yang pertama ialah persempelan. Anak pokok Orthosipon stamineus akan diperolehi daripada penjual pokok herba di Tamu Gaya, Kota Kinabalu. Kemudian anak pokok akan dibawa ke rumah hijau
IBTP untuk dijaga sehingga eksperimen dijalankan. Identifikasi sampel akan dilakukan oleh Mr. Johnny Gilsil dan spesimen herbarium di IBTP. Kedua, pensterilan. Cara pensterilan ialah meletakkan bahagian stem, patiol dan daun di bawah air paip yang mengalir selama 1 hingga 2 jam. Selepas itu, stem, patiol dan daun direndam di dalam larutan Clorox 10% selama 20 minit dan 20% direndam selama 15 menit. Seterusnya, bagian eksplan itu tadi diletakkan dalam 70% larutan etanol selama 1 minit. Penyediaan media asas MS medium ditambah dengan 30 gram per liter sukros dan 80 gram per liter agar. Akhirnya, medium MS diselaraskan kepada pH 5.7 hingga 5.8. Setelah mencapai pH yang diselaraskan, MS kemudiannya dimasukkan di dalam autoclave pada suhu 121 degree Celsius selama 15 menit. Semua MS pembiakan tisu kemudiannya diinkubasi di dalam ruang pembiakan tisu dalam suhu 25 degree Celsius 16 H. Photo period pada intensiti cahaya 22.85 mol selama 8 minggu. Seterusnya, reka bentuk eksperimen. Eksperimen yang akan dijalankan adalah mengikut reka bentuk rawa lengkap, complete randomized design istilahnya, di mana setiap rawatan dilakukan dalam piring Petri yang mempunyai 5 eksplan yang terdiri daripada bahagian daun, stem, dan patiol. Dari segi pencerapan data, 2 jenis pencerapan data yaitu kesan kepekatan Clorox berbeza ke atas peratus kemandirian eksplan. Yang kedua, kesan media asas yang ditambah kombinasi ke atas peratusan pembentukan pucuk atau kalus. Reka bentuk eksperimen, kesan kepekatan larutan Clorox berbeza ke atas peratusan kemandirian eksplan. Yang kedua, kesan media asas ke atas pedoman anak pokok daripada eksplan yang berbeza. Analisis data. Setiap rawatan akan dijalankan dalam 5 replika dan di dalam setiap piring Petri diletakkan 5 eksplan yang sama. Yang kedua, data yang diperolehi akan dianalisa menggunakan analisis statistik ANOVA, 1 hala, dan t-test bagi melihat signifikasi data.